Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas DIY akan membentangkan tentang globalisasi budaya, iaitu perubahan walimatul urus dalam adat perkahwinan Melayu Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Syazah Amalin, Nur Anissa dan saya Nik Nur Fatimah. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pendahuluan. Mewujudkan sebuah perkahwinan merupakan satu langkah yang sangat murni dan dituntut oleh agama. Perkahwinan adalah sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Perkahwinan adalah satu fitrah yang telah sedia ada ditanamkan ke dalam jiwa manusia. Sebuah perkahwinan merupakan asas pembentukan masyarakat yang harmoni. Dengan perkahwinan, jiwa akan menjadi tenang, hati menjadi tenteram dan populasi manusia semakin bertambah disebabkan ikatan percintaan yang halal lagi sistematik. Dengan ikatan perkahwinan juga, ia dapat mengawal dari berlakunya pelbagai gejala yang tidak sihat seperti zina, perbuatan homoseksual dan juga pelacuran. Berdasarkan pemerhatian terhadap majlis-majlis pada zaman kini, pelbagai adat dan upacara yang tertentu yang meragukan serta mengarah kepada timbulnya beberapa pertikaian di sisi agama. Ini kerana ada adat serta pelbagai upacara yang tidak diketahui asal-usulnya telah mula sebati dalam hidup masyarakat Islam zaman sekarang. Seterusnya, dalam perbincangan topik ini terdapat perkataan yang penting. Pertama, globalisasi ialah bermaksud diperluaskan ke peringkat antarabangsa. Kedua, budaya yang bermaksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran, akal budi seperti cara berfikir atau kelakuan. Ketiga, walimatul urus bermaksud kenduri atau jamuan perkahwinan. Dan akhir sekali, adat perkahwinan membawa maksud kepada adat resam permulaan kehidupan sebuah keluarga. Walimatul urus dan Islam. Hukum mengadakan walimatul urus ialah sunnah muakkad. Tujuan utama ialah menzahirkan rasa syukur, menyebarkan kepada semua orang dan mengelakkan fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari telah menyatakan laksanakan walimah walau hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari juga menyatakan bahawa ketika Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan, beliau meminta aku supaya mengundang beberapa orang untuk makan. Manakala, hukum menghadiri adalah wajib sekiranya tidak menghadapi sebarang masalah ataupun keuzuran syarak yang mana terdapat hadis riwayat Muslim tentang kewajipan menghadiri walimatul urus. Selain itu, wajib untuk menghadiri majlis kenduri kahwin sekiranya majlis itu tidak berunsurkan maksiat dan khurafat. Ini telah dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat ketiga. Hiburan dalam walimatul urus. Berdasarkan ayat-ayat dari surah ini membuktikan bahawa haram hukumnya sesebuah majlis yang baik dicemari dengan kebatilan. Maka sebagai penganjur perlulah mengelakkan majlis tersebut daripada adanya unsur-unsur sedemikian. Sekadar hiburan yang biasa dibenarkan, tetapi jika sesebuah hiburan itu melampaui batas seperti ada alunan nyanyian perempuan, tarian yang tidak mengikut syarak dan banyak lagi perkara yang melanggar hukum syarak, maka haramlah hukumnya. Pakaian yang tabaruj dan menampakkan aurat juga perlu dielakkan dalam sesebuah majlis. Berkenaan budaya dalam kalangan masyarakat di negara kita untuk melakukan majlis perkahwinan sebanyak 2 kali, iaitu sekali di rumah pengantin perempuan dan juga majlis di rumah pengantin lelaki. Hukumnya adalah harus selama tidak berlaku israf dan pembaziran. Saya akan teruskan dengan majlis perkahwinan ini, tanggungjawab siapa? Pandangan yang menyatakan tanggungjawab mendirikan majlis walimatul urus terletak pada bahu pengantin lelaki berhujahkan kepada hadis arahan Nabi SAW kepada Abdul Ar-Rahman bin Auf. Kenikmatan perkahwinan pada hak seorang suami adalah lebih besar berbanding kenikmatan pada hak seorang isteri. Tambahan pula, pernikahan adalah suatu kenikmatan bagi pengantin lelaki dan antara cara menzahirkan syukur adalah dengan melakukan amal soleh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sabah ayat 13.
terdapat 4 globalisasi budaya dalam Walimatul Urus, iaitu tema, tempat, cara pelaksanaan dan makanan. Setiap perkahwinan pasti mempunyai tema yang meriah kerana ianya akan menjadi penyeri kepada majlis perkahwinan. Tema perkahwinan yang menarik ataupun yang rare akan menjadi bualan dan ingatan tetamu yang datang. Ada juga tetamu yang beruntung kerana dapat bergambar dengan pengantin dan dapat mengabdikan fotografi yang indah bersama mereka. Tema perkahwinan rare masa kini yang boleh kita lihat adalah seperti tema fairy tale, garden, Melayu klasik, Inggeris dan banyak lagi. Sentuhan tema perkahwinan seperti ini pastinya akan menjadi kenangan buat pasangan pengantin dan juga ingatan buat para tetamu. Sudah menjadi kebiasaan dan trend terkini, majlis perkahwinan diadakan di Dewan. Antara faktor utama pengantin memilih untuk mengadakan majlis di Dewan berbanding di rumah adalah disebabkan kawasan yang terhad di rumah dan keselesaan tetamu. Selain itu, ada yang berpendapat bahawa mengadakan majlis di Dewan lebih menjimatkan dan mudah diurus. Pengantin dapat menjimatkan kos menyewa kanopi dan dapat menjalankan majlis walaupun dalam keadaan cuaca yang hujan. Menganjurkan sesebuah majlis seperti Majlis Walimatul Urus Perkahwinan merupakan sesuatu yang sangat menyeronokkan. Tetapi, tiada siapa yang dapat menafikan bahawa ianya adalah sangat memenatkan. Tuan rumah perlu memikirkan tentang tempat yang sesuai, tentatif perjalanan majlis dan yang paling utama adalah makanan yang dihidangkan perlulah sedap. Terdapat senarai panjang to-do list yang akan perlu difikirkan dan proses tersebut pastinya akan membuat anda pening kepala. Dengan memberikan sebahagian daripada tugas tersebut kepada pihak lain akan memberikan kelegaan kepada pihak tuan rumah. Tidak kiralah apa jenis majlis sekalipun, anda boleh memikirkan untuk menyerahkan tugasan penyediaan makanan kepada pihak catering. Proses penyediaan makanan bagi jumlah yang besar mungkin sesuatu yang merusingkan bagi pihak tuan rumah. Sebahagian besar yang perlu difikirkan adalah makanan seperti berapa orang yang akan hadir ke majlis, makanan apa yang sesuai, menyediakan hidangan sebaiknya, cara hidangan yang terbaik untuk para tetamu dan proses untuk membersihkan tempat selepas kepulangan tetamu. Pada masa kini, kebanyakan majlis Walimatul Urus dihidangkan dengan pelbagai jenis gerai makanan yang menarik perhatian para tetamu yang datang. Sebagai contoh, gerai aiskrim. Aiskrim kenduri adalah produk aiskrim Muslim yang membantu para pengantin untuk mendapat kemeriahan berganda di majlis kenduri kahwin mereka. Bukan sahaja kanak-kanak yang teruja dan mengambil perhatian, malah golongan dewasa dan warga emas juga tidak terkecuali. Mereka sama-sama seronok menunggu giliran untuk mendapatkan aiskrim percuma. Ini bukan sahaja dapat memeriahkan suasana majlis kenduri, malah bakal memberi kenangan yang tidak dapat dilupakan buat tetamu dan tuan rumah. Terdapat 3 faktor utama globalisasi budaya dalam Walimatul Urus. Yang pertama adalah kepantasan info dalam media sosial. Kini, kita sudah berada di zaman media sosial. Undangan tetamu di WhatsApp, Facebook dan media sosial sudah menjadi trend terkini kerana ia lebih menarik dan mudah untuk dikongsikan. Pihak pengantin juga tidak perlu lagi bersusah payah pergi rumah ke rumah untuk menjemput para tetamu mereka. Hanya perlu menghantar sahaja kad kahwin digital kepada semua tetamu. Selain daripada itu, dengan kad kahwin digital ini, pihak pengantin tidak perlu lagi menghabiskan wang yang banyak dan masa hanya untuk menempah beratus kad kahwin. Yang kedua adalah konsep DIY dalam perkahwinan. Pelamin adalah antara benda yang akan memakan banyak belanja untuk sesebuah majlis perkahwinan. Walaupun begitu, buat masa kini tidak sukar untuk mendapatkan pelamin yang cantik dengan harga yang murah. Bahkan, banyak pengantin sekarang lebih gemarkan konsep pelamin DIY yang biasanya disewa atau dibuat sendiri dengan kos yang berpatutan. Bukan itu sahaja, sekiranya bakal pengantin itu sendiri bijak dalam menguruskan sumber yang sedia ada, maka tidak mustahil banyak wang dapat dijimatkan untuk sesebuah majlis perkahwinan itu yang meskipun murah namun tetap kekal menarik. Dan yang ketiga adalah tetamu lebih suka akan trend perkahwinan zaman sekarang. Banyak perubahan berlaku apabila semakin hari arus kemodenan dan dunia teknologi semakin berkembang di Malaysia, menyebabkan pemikiran generasi muda kini lari jauh tidak sama seperti pemikiran generasi nenek moyang terdahulu. Sebagai contoh,
trend busana pengantin pada masa kini. Jika dibandingkan busana pengantin tradisional, lebih nampak ciri-ciri kemelayuan dan tampil lebih klasik. Akan tetapi, busana pengantin sekarang lebih menawan dengan adanya kilauan labuci, renda, manik, penggunaan material bermutu tinggi, warna kain yang lebih menyerlah dan pelbagai gaya rekaan moden seperti gaun, jubah labu untuk fashion muslimah dan banyak lagi. Kesan dalam perubahan Wan Matul Urus terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Terdapat 3 kesan positif dalam perubahan Wan Matul Urus, iaitu majlis menjadi lebih meriah, pengurusan lebih teratur dan memudahkan urusan jemputan. Bagi kesan negatif pula, yang pertama adalah pembaziran wang. Kenduri kahwin merupakan satu kenduri yang dibuat bagi meraihkan pasangan pengantin baru. Persoalan yang timbul sejak akhir-akhir ini adalah ada sebahagian daripada pasangan pengantin yang sanggup berhutang berpuluh-puluh ribu dengan pihak bank demi menampakkan majlis perkahwinan mereka mewah dan eksklusif. Membazir merupakan perbuatan yang haram dan dilarang keras dalam agama Islam. Bagi mereka yang tergolong dalam golongan kurang mampu atau sederhana, ada yang memilih jalan berhutang bagi kenduri kahwin mereka. Kadang-kadang bukan kerana keinginan pasangan tersebut, tetapi atas desakan keluarga. Yang kedua adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Majlis kenduri kahwin atau wali matul urus ini mestilah tidak bercampur aduk dengan sebarang unsur maksiat dan perkara yang bercanggah dengan syarak yang boleh menyebabkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan semestinya amat dilarang oleh Allah SWT. Sejak kebelakangan ini, kecoh majlis perkahwinan disambut dengan gilang gemilang apabila pengantin baharu dan para tetamu dilihat menari sakan sambil diiringi muzik yang kuat. Ustaz Muhammad Suhaib Muhammad Sufian menjelaskan bahawa meraihkan majlis perkahwinan dengan tarian sebenarnya boleh dilakukan jika lelaki dan wanita melakukannya secara berasingan bagi menghalang berlakunya maksiat. Dan yang terakhir adalah menjadi buah mulut orang ramai. Sikap ini sudah menjadi kebiasaan. Ketika pengantin di atas pelamin, tetamu mula menjadi juri awam. Biasanya pasangan pengantin akan menjadi buah mulut jika personaliti atau fizikal mereka kurang menarik. Selalunya, yang menjadi mangsa ialah pengantin perempuan. Bukan sahaja fizikal, malah hiasan pelamin, pakaian dan juga sorekan juga turut dikomen. Seterusnya, saya akan sambung dengan langkah mengatasi kesan negatif akibat daripada globalisasi budaya. Yang pertama sekali, kembali mengikut seruan agama. Kita hendaklah mematuhi segala syariat Islam yang berkaitan dengan majlis kenduri ketika kita mengadakannya. Peraturan yang amat perlu masyarakat lakukan ialah berkaitan siapakah jemputan yang bakal kita jemput. Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan orang fakir miskin. Jelas Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan Bukhari bermaksud, seburuk-buruk makanan ialah makanan dari majlis kenduri kahwin yang hanya dijemput orang kaya, orang fakir dan miskin tidak diundang untuk makan. Seterusnya, Islam menyarankan majlis kenduri kahwin hendaklah diadakan cara yang sederhana tetapi meriah, tidak membebankan kedua-dua pihak lelaki dan perempuan. Pendek kata, meminimalkan kos majlis perkahwinan adalah salah satu syarat majlis perkahwinan dalam Islam. Tidak perlulah berhutang dan berkodok-gadai semata-mata untuk mencari kemegahan dan riak, sedangkan cara seperti ini dilarang dan ditegah oleh agama. Poin yang kedua ialah kempen kesedaran. Sebagai masyarakat yang saling melengkapi, kita hendaklah memberi kesedaran kepada orang lain supaya perkara yang buruk ketika majlis perkahwinan dapat dikurangkan. Sebagai contoh, kita boleh menyebarkan segala maklumat tentang syarat dan syariat Islam majlis perkahwinan di media sosial secara posting ataupun secara video. Penyebaran hal-hal baik seperti inilah yang patut dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang yang aktif di media sosial. Akhir sekali, membataskan hak pergaulan antara lelaki dan perempuan. Antara alternatif lain yang boleh kita lakukan ialah dengan membataskan hak pergaulan antara lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, kita boleh menetapkan kedudukan jemputan kita mengikut keluarga pada setiap meja. Dengan cara ini, kita boleh mengawal pergerakan jemputan agar lebih teratur dan mengelakkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidakcukupan meja makan atau percampuran antara lelaki dan perempuan. Contoh kes untuk wali matul urus. Kes yang pertama ialah wali matul urus Ukasha Senros dan Kamal Adli. Tajaan busana pengantin lelaki dan barang perhiasan pengantin perempuan ini bernilai RM25 juta. Kes yang kedua pula majlis perkahwinan Hakim Rusli dan Anis Sofia.
barangan kemas dan aksesori belian dari Habib Jewels yang bernilai 5 juta, wang hantaran bernilai 100,000 dan jumlah majlis walimatul urus dan resepsi bernilai 7 juta. Saya berpendapat bahawa walimatul urus adalah salah satu aktiviti yang amat berfaedah. Hal ini kerana semua masyarakat dapat mengeratkan silaturahim serta dapat menyambut pasangan yang hendak memulakan hidup baru dengan menyambut seruan Allah SWT. Selain itu, meskipun Islam menetapkan syarat dalam melakukan majlis perkahwinan, kita tetap dapat melakukannya dengan meriah. Tidak semestinya syarat yang dikenakan serta segala pantalara ini menyekat manusia daripada menyambut pasangan dengan meriah. Akhir sekali, pada pandangan saya, kita perlulah mengikut ketetapan Islam sebaik dan semampu kita. Hal ini kerana kita hidup pada akhir zaman. Oleh itu, banyak kemungkaran sedang berlaku dan kebenaran saling dilupakan antara satu sama lain. Pada pendapat saya, globalisasi dalam walimatul urus ini mendatangkan banyak faedah kepada kita semua. Jadi, marilah sama-sama kita memanfaatkannya ke arah kebaikan agar perubahan ini dapat terus dikekalkan. Pandangan saya pada topik ini boleh saya simpulkan bahawa manusia zaman sekarang mementingkan gahnya sesuatu majlis yang menimbulkan rasa bangga dalam diri yang bercanggah dengan niat asal, iaitu bertujuan untuk menzahirkan rasa syukur dan menghebahkan perkahwinan kepada orang ramai. Disebabkan pandangan masyarakat yang tinggi terhadap walimatul urus akibat kepopuleran dan telah menjadi kebiasaan, akhirnya sunnah yang benar pun mati manakala yang bukan sunnah dianggap kewajipan. Lebih menyedihkan lagi, ia bukan memberi lebih kemudahan akad perkahwinan, tetapi sebaliknya banyak pula yang menjadi faktor penghalang kepada pasangan yang ingin berhubung kasih secara halal. Mengadakan walimatul urus bukanlah suatu adat Melayu, tetapi suatu sunnah yang dituntut oleh Islam dan sudah menjadi perkara biasa bagi perkahwinan orang Melayu. Maka, orang Islam yang berkahwin mestilah teruja untuk mengadakan walimatul urus kerana padanya ada pahala. Oleh itu, kita hendaklah berusaha agar majlis mulia ini diuruskan sejajar dengan ajaran Islam. Pihak pengantin perlulah betul-betul memahami perkara yang dibolehkan dan perkara yang tidak dibolehkan supaya perkara yang haram dapat dielakkan. Selain itu, perkahwinan yang baru dilangsungkan akan diberkati oleh Allah SWT jika generasi baru tidak mengorak langkah untuk melakukan perubahan. Amalan-amalan yang bertentangan dengan syarak akan terus diamalkan dan upaya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi akan terus tenggelam.